Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Sekali lagi, tadi lupa nak record. So, kita boleh download di sini. Apa tadi kita nak buat? Kita nak buat sistem macam ni. Mana tadi? Kita nak buat sistem macam ni. Yang akan ada delete button, update button. Kita boleh buat carian. Okey, kita boleh buat kemasukan rekod baru. Okey, dan kita boleh buat login. Ada satu user login dan kita ada logout facilities. Okey, ini satu kalau boleh buat kira pencapaian yang harus dibanggakan lah, sebab ni adalah level yang agak intermediate ke atas lah. Klik di sini, download zip dia. Dan kita akan dapat satu bengkel PHP dash master dalam bentuk zip. Okey, bengkel PHP dash master dalam bentuk zip. So, apa yang kita nak buat, selepas kita dah dapat download zip file ni, complete code ni adalah complete code sebenarnya. Dia complete code. Semuanya dah ada. Kita ada login, kita ada logout. Tapi nanti saya akan tunjukkan balik lah. Walaupun dah ada, tapi saya akan buat balik. Kita akan buat balik. Kita akan buat sama-sama. Kita akan buat sama-sama. Kita ada listing, kita ada insert record, kita ada form update, kita ada save update, kita ada search admin, search lah, search. Basically the search. Dan kita ada check session. So, semua tu dah ada dah complete lah. Dah complete lah. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak daripada sini kita boleh customize lah. Contohnya macam kita nak tambah satu table baru. Kita dah ada database dia pun. Kita dah ada database dia pun. Okay, kita dah ada database dia pun. Database. So, apa yang kita akan cuba buat adalah kita dah download zip ni. Okay, kita dah download zip ni. Ini approach yang saya tunjuk ni jump start lah. Jump start approach. Sebab kita cuma ada 2 hari. Jadi saya nak segerakan semua benda supaya kita boleh dapat gist dia tu, iaitu nak buat web database system. Okay, so kita dah download zip file tadi. Siapa-siapa yang tak dapat follow ataupun lost ke, bagi tahulah. Jangan nanti kat petang nanti pukul 4 bila tanya, oh saya lost daripada pukul 10 tadi. Aduh. Kalau lost pukul 10, bagi tahu pukul 10 juga. Lah ni juga. Okey, nampak tak ni? Zip file dia. Zip file yang kita dah dapat ni, nampak tak? Then kita akan copy masuk ke dalam web root. Okay, kita akan copy dia masuk ke dalam web root. Okay. Siapa yang rasa macam apa nak anggap ni sebagai masterclass, boleh tonton je lah. Boleh tonton je. Sebab saya buat recording, nanti kemudian saya akan bagi link recording tersebut. So, kalau nak tonton kali kedua, kali ketiga, silakanlah. Kita tak ada option sangat pun. Okay, kita tak ada option sangat pun. Kalau ikutkan, saya tak suka pun buat kursus online ni. Saya nak panggil masuk dalam quiz je. Tapi since yelah kita ada kekangan, itu tak boleh jadikan, itulah alasan untuk kita tak buat benda ni. Sebab ramai kat sini adalah grup-grup FYP yang sedang berusaha menyiapkan projek masing-masing, dan kita ada beberapa minggu lagi sebelum, tak tahu, korang kena present, saya tak pasti. Tapi harapnya sempat lah. Saya rasa ada beberapa, banyak lagi kan, ada banyak minggu kan. Ada berapa? Sebulan lebih lagi. Boleh lah. Okay, copy. Dan kita akan pergi ke web root kita. Web root ni kalau XAMPP dia akan pergi kepada, saya klik kat sini, saya punya Laragon.
Web root ni kalau dalam XAMPP dia akan pergi kepada HTTP docs ataupun web root lah. XAMPP/HTTP. Biasanya dia akan kat situ. Tapi kalau Laragon, dia akan pergi kepada Laragon/www. Laragon/www. Ataupun kita boleh klik kat sini lah. Dalam Laragon ni, yang ni jangan tutup. Tak perlu tutup. Sebab sekarang ni memang kita nak gunakan Laragon. So jangan tutup ni. Jangan tutup. Tahu korang memang tak senang tengok benda ni kan. Nampak X je nak tekan X. Jangan tutup. Okay, klik root. Okay, dan kita akan masukkan dalam folder Laragon/www. Okay, Laragon/www. Dan right click, kita paste lah. Paste di sini. Sorry. So nanti korang akan dapat, masing-masing kita akan dapat satu folder zip, satu zip file kat sini, bengkel php-master. Okay, nak maintain master tu pun boleh sebab dia dari GitHub, so dia sort of letak ni sebagai master lah. Master tu maksudnya main repo. So itu pun penting juga sebenarnya untuk kita belajar GitHub. Git lah, tak kisahlah GitHub ke, GitLab ke. Dan kita akan extract here lah. Kenapa extract here? Sebab saya nak keluarkan dia punya PHP file tu semualah. So klik di sini dan extract here. Right click, sorry, bukan klik ya, right click dan extract here. Yang saya gunakan ni adalah WinRAR. Kalau tak ada WinRAR, korang cubalah macam mana pun supaya dia extract dalam tu juga. Sebab, yelah, tu yang saya cakap, sistem kita masing-masing berbeza. Saya memang suka guna WinRAR. Bila saya dapat laptop baru je, saya akan terus install WinRAR. Sebab saya dah familiar dengan WinRAR. Kalau tak install WinRAR, mungkin ada kaedah lain, saya tak pasti. Dan saya tak kisah pun yang tu sebab bila dapat je laptop baru, memang saya akan install WinRAR. Extract here. So nanti kita akan dapat satu folder baru yang nama dia, mana ya? Bengkel PHP Master. Mana Bengkel PHP Master? Okay, yang sebelah sana dapat folder apa lepas extract? Lepas extract. Master. Ada dash master kan? Master. Saya tak jumpa kat mana saya punya folder. Refresh. Okay, tak apalah. Tak ada pun tak apa. Bukan tak ada, tak apa. Korang boleh rename. Okay, korang boleh rename. Contohnya macam korang punya ada master ni kan? Ada master tak? Okay. Korang punya ada master. Kat sini tak kisah pun. Boleh rename je, tak masalah. Boleh rename apa-apa. Kalau katakan nak maintain dengan bengkel PHP master pun boleh. Nak tukar kepada bengkel PHP pun boleh. Tapi kenapa tak ada tadi? Extract here. Oh, dia minta ni. Okay. Sebab saya dah ada ni. Tapi tak apa. Saya extract here. Yes to all. Okay, sekarang ni kita dah ada bengkel PHP-master. Kalau nak rename pun boleh. Kalau tak nak rename pun boleh. Nak maintain macam ni pun boleh. Nak tukar kepada projek masing-masing pun boleh juga.
Okay, nak maintain kepada projek masing-masing pun boleh juga. Sekarang ni masing-masing fikir satu table yang masing-masing terlibat lah. Okay, satu table yang masing-masing mungkin terlibat. Saya tak pasti sistem apa yang korang ni, tapi kalau siapa-siapa yang nak volunteer, bagi tahu sistem dia dan cadangkan satu table yang kita akan gunakan dalam kursus ni, saya bagi peluang. Saya bagi peluang sekarang. Awak nak table nama apa? Cepat. Nak table nama apa? Sebab kalau awak pilih table awak, maksudnya awak dah buat satu modul lah. Satu modul lengkap. Cepat-cepat tekan mic dan bagi tahu table apa yang korang nak pilih. Jangan malu, ini peluang ni. So daripada nak table name yang awak mention tu, nanti kita akan work on that table name. Saya dah boring dah nak gunakan table pelajar lah, nak gunakan table pensyarah lah, nak gunakan table subjek lah, dah muak dah. So cepat. Shoot satu table name. Futsal booking system, sir. Booking system, apa table yang awak ada? Table client dengan admin. Klien dengan admin. Admin kita akan belajar insyaAllah. Klien. Klien tu apa dia punya field dia? Field dia, dia ada satu kolom untuk court, satu Apa dia? kolom untuk court. Court tu apa? Untuk field lah. Field futsal. Hall futsal. Nak tempah gelanggang futsal. Ya, sir. Okay, good idea. Apa yang kita ada? Dia ada nama klien, Nama ID klien. klien. Sekejap ya. Mana saya punya sublime? So kita ada nama klien tu apa namanya? Bahasa Melayu? Pelanggan. Nama pelanggan. Apalah boleh lah. Nama pengguna je. Pengguna. Pengguna nanti confuse dengan admin tu. Nama pelanggan, apa lagi? ID. Okey, ID. Nanti saya akan bantu untuk kita buat berdasarkan table ini. Nama pelanggan lagi. Bagi 3 cukup ah. Banyak sangat nanti. ID tempahan, sir. Oh, dia relate dengan tempahan ya. Okey. Okey, bolehlah ID tempahan. Lagi? Nombor telefon. Boring. Boleh kat, sir. Boring. Tak apalah. Okay, so kita akan buat lebih kurang macam ni lah nanti. InsyaAllah. ID, nama pelanggan, telefon, ID tempahan. Alright. So ini contoh lah sebab nanti korang akan ada table tempahan juga kan? Akan ada table tempahan juga. Tapi tempahan ni, sekejap ya. Nanti nak kena buat table baru pula. Apa lagi? Apa lagi yang ada? Apa lagi field yang ada? Ni court Court. Kod Lain? apa? Lain? Masa? Masa. Lagi? Menarik juga tu masa. Lagi? Tarikh. 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 Nak masa ke nak tarikh? Dua-dua ya. Boleh lah. Tarikh lah kot. Tarikh. Tarikh lah. Tarikh masa, tarikh. Pasal saya tak boleh nak buat panjang-panjang. Tak boleh banyak sangat. Okay, so cukup lah. Kalau nak linkkan dengan table satu lagi? Linkkan dengan table admin Admin lah? Apa relationship antara admin dengan pelanggan? ID tempahan dia. ID tempahan ni merujuk kepada tempahan. Apa kaitan dengan admin? ID pengguna ke? ID pelanggan tu. ID pelanggan dah ada dah ni. Ni ID pelanggan. Apa kaitannya dengan admin? Okeylah, saya bagi satu lagi, bukan ID tempahan lah, kita buat ID admin.
Tapi saya tak pasti apa kaitan admin dengan pelanggan ni. Saya tak pasti apa kaitan admin dengan pelanggan ni. Tapi tak apalah. Macam mengarut sikit dia punya relationship. Tapi tak apa. Sebab apa kaitannya pelanggan dengan admin? Dia kena ada kaitan tak Zul? Dia tak Yelah, boleh separate. dia kena ada kaitan. Maksudnya, dia ada relationship tu. Antara nama pelanggan ni dengan ID admin ni apa relationship dia? Adakah luluskan kot. Kena luluskan tempahan tu baru boleh pengesahan bahawa diterima atau tidak tempahan tu. Oh, maksudnya admin yang approve lah. Okay. Faham. Boleh ID admin yang approve. Oh. Okay. Alright. Boleh. So ID admin yang approve. Okay. ID admin yang approve. Boleh. Tak masalah. Okay. So sekarang ni kita dah extract dalam kita punya ni kan. Bengkel PHP. Kita dah extract dalam bengkel PHP ni. Sebab tu saya bagi nama bengkel PHP. Nanti korang boleh tukar lah. Korang tukar apa? Booking system. Ataupun korang boleh tukar kepada asset management system. Whatever it is lah. Tapi nama tu jangan panjang-panjang sebab ni nama folder. Okay, sebab tu kadang-kadang saya lebih suka untuk kita gunakan nama yang pendek je lah. Nama yang pendek. Macam bengkel PHP saja pun lagi mudah lah. Okay, nanti kan bila kita tak tukar nama ni, nanti dia akan ada macam orang skeptism sikit lah. Sebab bila kita buat sistem, folder tu mesti relate dengan nama sistem. Okay, contohnya kalau macam booking, tulis je lah booking dalam folder ni. Sistem booking. Okay, sistem booking. Tapi sekarang ni saya masih menggunakan bengkel PHP -master. Advice saya nanti korang rename lah. So saya akan pergi kepada Sublime. Siapa-siapa yang gunakan VS Code pun silakan, no problem. Saya gunakan Sublime sebab saya senang nak magnify dia punya text macam tu. Kalau gunakan VS Code, dia susah sikit nak magnify dia. Dia kena pergi pada satu setting dia. Tapi yang ni saya boleh simply scroll untuk besarkan dia lah. Jadi saya akan buka, VS Code pun ada option ini iaitu open folder. Ini saya gunakan Sublime ataupun VS Code pun boleh. Saya akan open folder di sini. Kenapa saya nak open folder? Ni Sublime ataupun VS Code, boleh saja dia ada option untuk open folder. Open folder di sini dan kita akan point kepada yang kita download tadi. Bengkel PHP master. Sir, nak tanya boleh Sir? Kalau untuk FYP kita seeloknya buat local host atau kita push ke web tu? Seeloknya push kepada web. Oh, alright. Seeloknya push kepada web. Tapi ada tak web server tu? Tak ada lagi Sir. Tak ada, nanti boleh bincang untuk dapatkan AWS Cloud daripada saya lah. Cloud account. So korang boleh dapat beberapa juga web server percuma daripada AWS Cloud. Tapi kena berdaftar bawah saya lah dengan email quiz. Okay, dengan email quiz. Boleh dapat yang percuma lah. So korang boleh set up satu web server pada AWS Cloud. Free. Dengan free credit $50. So kita buat dekat AWS tu dulu ke atau kita buat siap-siap dulu local host baru push? Biasanya orang buat kat local dulu lah. Kemudian baru kita push lah. Alright. Biasanya lah. Okay. Dan apa yang saya nak buat di sini adalah macam tadi kan, bila kita deal dengan web database, mesti ada database. Okay, mesti ada database. Okay, mesti ada database.
So kat sini saya ada sediakan satu SQL file SQL ni, bengkel php.sql. Okay, bengkel php.sql. Ini adalah apa yang kita namakan sebagai data storage, SQL dump. Okay, kita ada satu SQL dump kat sini. So kita ada table dalam SQL dump ni, ni sebenarnya import daripada SQL database. Okay, dia adalah import daripada SQL database. Contohnya kat sini kita ada table pelajar. Yang ni kita ada dummy data untuk table pelajar. Dan kita ada table pengguna. Table pengguna ni admin lah. Table pengguna ni admin lah. Okay, admin. Pengguna lah, admin lah. Tak apa, nanti kita akan create admin kalau kita ni lah. Kalau kita berkesempatan. So kita ada ID, nama pengguna, kata laluan, nama penuh. So kita ada ID, dia tak auto increment. Tapi tak apa, no problem. Dan kat sini kita akan buat simple encryption lah. Atas ni macam ABC ni, user ABC ni tak ada encryption. Tapi kalau untuk beberapa user yang lain, contohnya macam Ali ni kan, Carol, dia dah ada encryption. Okay, tapi encryption ni saya tahulah dia punya password dia apa. So ini simple encryption yang kita boleh apply dalam PHP, dalam MySQL. Ni saya gunakan very simple encryption. Okay, simple sangat encryption ni. Ini yang antara yang we call it the lowest rank of encryption, which is the hashing lah. Saya buat hashing teknik kat sini. Okay, so macam mana kita nak implement data ni masuk ke dalam database server kita? Select all data ni daripada bengkel php.sql dan kita akan masukkan ke dalam database kita. Kalau dalam case kita ni sekarang ni yang gunakan Laragon, boleh capai menggunakan database button kat sini. Siapa-siapa yang gunakan XAMPP boleh capai phpMyAdmin dia lah. Okay, boleh capai kepada phpMyAdmin dia. Ataupun siapa-siapa yang nak gunakan XAMPP, nak gunakan HiDSQL juga, install HiDSQL. Seperti link dalam kita punya WhatsApp group. So nak buat shortcut pun rasanya macam taklah shortcut sangat kan. A, B, C, D. Then ini adalah HiDSQL interface yang mana saya dah ada bengkel PHP kat sini, saya delete dulu. Okay, yang lain semua tak ada lah kot. Siapa-siapa yang dah ada tu biar je lah. Mungkin ada yang siapa-siapa yang dah follow saya punya kursus ataupun kelas sebelum ni, yang dah implement bengkel PHP, yang tu pun boleh pakai juga. Masih lagi structure yang sama. Satu cara yang kita nak boleh apply tadi kan, kita dah copy kan. Sekejap saya akan copy tadi, saya copy dia punya code ni daripada bengkel php.sql yang ada dalam bengkel PHP master yang ini. So saya akan select, copy, dan kalau kita perasan kat bahagian atas ni dia akan dia akan create database. Command ni akan create database iaitu bengkel PHP. Dan dia akan use bengkel PHP. Dan dia akan create table pelajar dan juga data dia bersama dengan table pengguna dan dummy data dia. So select all kat sini dan pergi balik kepada database client kita dan klik pada bahagian atas ni lah, ada query. Okay, ada query kat sini. Kalau nak tambah satu window di sini, klik yang ini. Ini adalah HiDSQL interface. Siapa-siapa yang gunakan phpMyAdmin dalam XAMPP, kita boleh gunakan import. Cari yang tab import. Boleh gunakan tab import. Cikgu, tadi cikgu ada lepas cikgu klik database dekat Laragon, lepas tu cikgu ada masuk password, itu password cikgu lah kan? Kebanyakan orang lain tak ada password, enter je. So saya klik open je lah tu cikgu.
klik open saja. Oh, okey. Ni Lepas tu, database. mhm. Lepas tu kat sini ada ni kan, password ni kan. Kalau yang default tak ada password. So Tak tekan ada enter je lah. password. Tekan open je. Okey. Tekan open. Right. Lepas tu saya tak paste lagi lah cikgu. Dah copy dah. Saya dah copy tadi, dah select all, copy. Then tambah satu query kat sini. Tambah satu query. Ada query ni. Okey, jadi query 2, hashtag 2. Paste itu. Tambah satu lagi. Tambah query 3. Tak, yang ni. Oh, betul. Saya dah ada query hashtag 2. Kosong kan? Kosong. Paste itu. Alright. Paste, execute sini. Okey. So, itu cara untuk kita implement existing database ataupun SQL dump. We call it SQL dump. So kita akan import je lah data tu. Kalau kita nak buat sendiri boleh, tapi ambil masa sikit. Oleh kerana cikgu dah pakai query hashtag 3, saya pun pakai query hashtag 3. Sama juga ada query produce one warning. Okay. One warning. Okay. Dan klik pada bahagian sini, Laragon, right click. Kita kena refresh dia untuk kita nampak database bengkel PHP. Right click pada Laragon sini dan refresh. Ada table bengkel PHP dengan table, ada database bengkel PHP dengan table pelajar dan table pengguna. Okey, betul. Ya. So kita boleh lihat dia punya data ABC, Ali, Carol dan table pelajar. Kita ada ID pelajar, nama pelajar dan alamat. Okey, untuk case tadi, table booking tadi. Okey, table booking. So macam mana kita nak buat table booking? Okey, so kita buat satu table, nama dia tempahan. So saya tunjuklah, since saya dah janji tadi, saya kena tambah satu table lain, nama dia tempahan. So kita right click di sini. Sebab memang kita pun, sebab kita tak nak guna table pelajar ni, sebab benda ni dah ada contoh dia dalam kod bengkel PHP tu dah ada. Jadi kita akan gunakan satu table baru yang nama dia tempahan. Saya tak boleh tunjuk untuk semua orang lah, sebab masing-masing mungkin ada table yang berbeza. Okay, yang tu kena private, bukan private, personal lah. Okay, boleh rujuk personal. Tu siapa yang nak follow ni, kita akan gunakan satu table tempahan. Tempahan. Kita akan buat satu table baru, nama dia tempahan. Tempahan. So ini adalah interface dalam Heidi. Kalau interface dalam PHP My Admin, saya rasa yang dah biasa dengan XAMPP, dia biasa dengan PHP My Admin. So untuk table tempahan, kita masukkan tadi ID. Add kat sini. Add pada bahagian ini. Add. ID. Lepas tu add lagi. Kita ada nama pelanggan. Dan ini kita tukar. Ini table siapa tadi? Nama siapa tadi? Macam. Ya, sir. Saya. Nama awak siapa? Nasuha, sir. Alhamdulillah. So ini adalah, memang awak buat booking system Ya, sir. Alhamdulillah. So ini adalah table awak, Nasuha. Ya. Sebab awak ambil peluang tu, jadi tahniah lah. Kita akan buat berdasarkan table Nasuha. Terima kasih, sir. Sama. Okey, so kat sini kita akan masukkan Wacha, nama pelanggan, Wacha, kemudian kita akan masukkan lagi apa tadi, Nasuha? Saya lupa lah. Tua dah. Nombor telefon. Okey, telefon.
dengan tarikh ke masa? Tarikh ya? Tarikh. Tarikh. Ini tarikh apa sebenarnya? Tarikh booking. Tarikh booking, tarikh tempahan. Saya risau sebab mungkin tarikh tempahan, sebenarnya ada satu lagi tarikh yang awak kena consider, iaitu tarikh penggunaan. Tarikh tempahan dan tarikh penggunaan kod ataupun itu berada pada satu table yang lain. Wallahualam, saya tak pasti. So ini kita andaikan sebagai tarikh tempahan lah. Tapi saya tak nak panjang-panjang, saya letak tarikh tapi nama pelanggan. Okey, tarikh. Tarikh saja, tarikh tempahan date. Dan kita akan tambah satu lagi tadi, ID admin ya? Admin, okey. ID admin ni most likely saya akan gunakan integer je pun. Sebab dia adalah ID yang okey. Apa tadi? Okey. ID, ni nama pelanggan, nombor telefon, lebih kurang lah tu. Kalau rajin tukarlah dia punya ni, tapi tak penting kot. Kita ada integer ni dan pastikan kalau macam ID, saya suka approach yang auto increment. Jadi untuk dapatkan approach auto increment kepada ID table tempahan ini, kita kena right click dan set index primary. Index primary. Right click ID ni dan create new index primary. Dan default dia, default data dia kat sini, set auto increment. Set auto increment. Okay. So first untuk ID ni ada special treatment sikit. Kita kena set dia index primary. Pasal saya dah apply. Kemudian pada default ni pastikan dia auto increment. Klik dan set auto increment, then okay. Dan kita kena save lah. Ada satu button save kat bawah ni. Klik save. Okay, so sekarang ni kita dah ada satu table baru. So nanti kita akan apply table baru ni untuk kita apa? Untuk kita punya ID, nama pelanggan. Tapi kalau korang nak create satu table lain yang sendiri punya pun boleh je, tak masalah. Okay, cuma bila kita tengok kod tu, kod yang sekarang ni saya akan work on table tempahan. Okay, siapa-siapa yang nak work on table masing-masing, kena pastikan field dan nama table tu ubahlah ikut kesesuaian table masing-masing. Okay, so sekarang ni, bila kita dah ada table, kita dah ada database, setiap satu web project, web PHP project, biasanya dia akan datang dengan satu database setting lah. Database setting. Kita tengok dalam folder kita tadi, bengkel PHP master, dalam Sublime, ada tak database, bla bla bla, database setting. Ni, connection. Dia dalam connection.php. Dalam connection.php. Buka connection.php ni, pastinya
kita ada server localhost dengan table DB user root. Ini adalah default. Kalau rajin, create lah satu data table user lain, tapi sekarang ni saya tak rajin. Sebab benda ni penting juga kalau untuk kita tukar. Tapi by right bila kita upload ke server, benda ni memang pastinya adalah compulsory untuk kita tukar. Dan DB name ni adalah bengkel PHP. So kebanyakan korang mungkin tak reset password root, jadi root dia macam ni. Kosong macam ni. Null lah. Okay. So on your side mungkin root password ni tak ada apa-apa lah. Okay, root password ni tak ada apa-apa. DB password ni kosong, null. Null tu maksudnya sebab default installation MySQL, root dia tak ada password. Bila kita install MySQL database, root dia memang tak ada password. Kalau nak reset boleh password dia, kalau tak nak reset bahayalah. Tapi sekarang ni saya tak ada masa nak reset. Nak reset ada cara-cara dia, taklah susah pun sebab gunakan interface Laragon tu kita boleh reset je. Tukar kepada database lain. So yang penting ada benda ni dan by right sebelah sana dia tak ada password lah. Kalau root ni ada password, tukarlah. Kita sila tukar. Kalau tak ada, just leave it null macam tu. Cikgu, kenapa suka pakai Laragon? Kenapa suka pakai Laragon? Kenapa suka pakai XAMPP? Soalan. Tak ada, maybe Laragon lagi best daripada XAMPP ke? Nak tahu juga kelebihan Laragon ni. Sebabnya saya juga explore ataupun saya juga gunakan PHP framework nama dia Laravel. Dan Laravel ni memang senang nak pakai kalau gunakan Laragon. Itu sebab utama dia lah. Kalau gunakan XAMPP, boleh tak kita run Laravel? Boleh, tapi kita kena install beberapa item lah yang macam dia punya Node.js semua bagai tu. Tapi sebab utama dia, dia support Laragon ni, dia support banyak framework PHP yang lain. Contoh macam Laravel, kita boleh install juga melalui Laragon ni, WordPress, Drupal. So banyaklah framework PHP yang kita boleh guna on top of Laragon. Kalau dalam XAMPP, kita kena tweak tambahan sikit lah. Sebab tu sebab bila saya cuba explore Laravel, Laragon ni adalah yang lebih mudah lah. Dan kalau kita perasan, Laragon ni sebenarnya memang build especially for Laravel, Laravel. So siapa-siapa yang explore Laravel yang lebih kepada PHP framework, PHP Rapid Framework, memang kita akan pakai Laragon. Tapi Laragon ni still boleh juga pakai Vanilla PHP. Macam kita sekarang guna adalah Vanilla PHP. Sebab tu saya pindah kepada Laragon dan tinggalkan XAMPP sebab saya nak explore Laravel. Tapi sekarang ni sebab tu saya tak kisah pun kalau siapa-siapa nak pakai XAMPP ke nak pakai Laravel ke, boleh saja. Tapi kalau katakan kita nak buat kursus Laravel, memang Laragon je lah option yang lebih baik. Saya cadangkan Laragon. Tapi sekarang ni plain PHP, tak kisah guna Laragon pun boleh, guna XAMPP pun boleh, guna WAMP pun boleh. Cuma masing-masing kena familiar lah dengan apa yang dia pakai tu. Sebab macam tadi kan, Heidi SQL dia tak ada dalam XAMPP. So korang kena install lain ataupun gunakan PHP MyAdmin. Sebab kita dah familiar dengan PHP MyAdmin, cuma mungkin tak sama dengan apa yang saya demo. Mungkin slightly kesukaran lah. So kat sini apa yang dibuat adalah bila kita dah ada data setting ni untuk database kita, localhost ni standard address kepada database server. Ini adalah root, ni password dia dan ini adalah DB name, database name. Database name ni kena ada
pastikan dia ada. Yang ni kan kita dah buat. Kita dah import tadi bengkel PHP, pastikan dia ada dalam database sistem kita. Kalau tak ada, kita kena create lah. Ataupun kita kena pastikan ni communicate dengan database yang wujud. Kalau database tu tak wujud, error lah obviously. Dan password ni kena pastikan betul lah. Dan kemudian dia akan run MySQLi Connect. MySQLi Connect ni adalah satu command PHP yang akan connect kepada database server. Kita boleh katakan MySQLi ni sebagai dia punya driver lah. Driver antara PHP dengan MySQL database. Driver dia lah. Ni consider sebagai driver dia ataupun library untuk connect dengan MySQL database. Tapi kat ujung ni ada MySQLi. Ni kena alert lah. Siapa yang tak biasa kadang-kadang dia terlupa nak letak I ni dan menyebabkan error. So MySQLi_connect. Lepas tu nanti kita akan lihat kalau ada connection error, dia akan mention lah kat bawah ni. Tapi ini bukan satu approach yang bagus sebab ini akan mengeksposkan kita punya maklumat server kepada orang luar, which agak bahaya lah. Tapi tak apa, kita just nak try je dulu. Kita nak try debug. Okay. So, sekarang ni kita cuba execute connection dulu. Kita cuba execute connection dulu. Connection dulu. Mana tadi? So, banyak yang saya cuba nak shortcut kan lah. Okay. Jangan risau. Sebab satu cara kita boleh klik kat sini lah. Mana tadi? Web. Okay. Kalau nak view kita punya application, web application, boleh klik kat sini, web. Okay, dia dah masuk kepada kita punya web root. Dan siapa yang tak keluar ni? Siapa yang keluar Laravel? Saya cadangkan untuk... Saya keluar Laragon je. Tak keluar. Okay. Kalau siapa-siapa yang keluar Laragon tu, pergi balik ke dalam laragon/www, cari file index.html, delete dia. Ataupun index.php, delete dia. Ada tak jumpa dalam laragon/www? Ada jumpa. Delete terus. So refresh mula ke? Ya, refresh. Sebab index.html tu ataupun index.php adalah default file yang akan execute bila kita melawat kepada satu server. Jadi kalau dia keluar, maksudnya ada satu index HTML ataupun index PHP kat situ yang tak membenarkan directory listing. Sebenarnya ini boleh buat directory listing, biasanya boleh buat dalam development. Dalam deployment biasanya kita tak cadangkan untuk on directory listing. Tapi untuk development okay, should be okay. Dan kita akan nampak bengkel PHP-master kat sini dan kita cuba untuk klik pada connection.php. Dapat tak error? Dapat tak error? So ini cuma part untuk make sure kita punya PHP dah connect dengan MySQL. So, dapat tak error MySQL? Kalau successful dan kita berjaya lah, kalau ada error macam ni, dan kita kena buat sedikit debugging lah. Saya harapkan semua berjaya lah connect. Dia kalau berjaya dia keluar apa? Berjaya. Berjaya dia keluar apa, tengok dalam skrin tu dia keluar apa? Dia tak keluar apa-apa. Tak ada apa-apa. Oh, tak Tak ada keluar masalah. apa-apa. Okey. Silap saya sebab dia macam ni. Kosong. Dia kosong kan? Okey. Sebab apa? Sebab dalam kod ini, kalau korang perasan, ini kalau gagal, if ada error, if connect error, ini maksudnya kalau ada error, dia akan paparkan isu ni. Tapi kalau berjaya, apa yang kita buat?
else. Mungkin boleh tambah else. Kat sini mungkin kita boleh echo lah. Tapi approach ni biasanya saya tak suka buat dalam production lah. Sebab nanti dia akan setiap kali connect dengan database dia akan keluar connection bahasa Melayu lah sebab saya nak gunakan bahasa Melayu kan. Berjaya capai database pangkalan data. Kelemahan dia nanti setiap kali buat database connection dia akan keluar benda ni, berjaya capai aduh silap. Setiap page nanti akan keluar macam ni. Setiap page akan keluar macam ni. Okey. Sorry. Tambahkan sini. Sebab tadi kita dah ada if. If ni maksudnya kalau gagal. Kalau ada connection issue, connection error, dia akan keluarkan connect fail ataupun capaian gagal. Capaian DB gagal. Okay, then echo berjaya capai pangkalan data. Ini untuk berjaya, kalau berjaya. Okay, ini untuk gagal. Okay, 10.30 dah. So kita break kejap. Siapa-siapa yang nak break tu boleh break. Baru sampai sini. Okay. Ini belum dia punya insert record lagi. So, saya break sekejap 5 minit. Toilet break. Siapa-siapa yang nak break. Dan nanti dia akan keluar ni lah. Siapa-siapa yang dah test, dia akan keluar ni. Berjaya capai pangkalan data. Kalau yang berjaya lah. Kalau tak berjaya, well, dia akan keluar error. Okay, tambah yang ni je lah. Ini kalau dia akan keluar kalau berjaya. Jadinya nanti kalau berjaya, dia akan keluar macam ni lah. Berjaya capai pangkalan data. Okay, dapat macam tu lah sepatutnya. So saya break sekejap 5 minit.